Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita dah pun masuk ke dalam modul yang seterusnya. Kalau tadi kita dah belajar berkaitan dengan followers dan bagaimana untuk anda lakukan posting, dan salah satu kunci utama macam mana anda nak menguasai pemasaran dalam Instagram adalah salah satu benda yang sering digunakan dalam Instagram adalah anda perlu mahir dengan menggunakan hashtag ataupun mahir dengan penggunaan hashtag. So hashtag ni berguna untuk apa? So antara kandungan dan dalam kandungan modul ni saya akan ceritakan yang keutamaan kita menggunakan hashtag adalah untuk pertama sekali adalah untuk mendominasi kata kuncian dalam Instagram. So apa gunanya hashtag ni? So hashtag ni digunakan dalam kita punya post. Contohnya kita dah post sekian-sekian detail ataupun caption berkaitan dengan produk kita, dan kita boleh letakkan hashtag-hashtag tertentu untuk kita nak dominasi ataupun kita nak naikkan ranking kata-kata kunci kita dalam Instagram. So saya nak kenalkan kepada anda jenis-jenis hashtag yang anda boleh gunakan ataupun anda boleh tulis dalam post anda nanti di dalam Instagram. So jenis-jenis hashtag yang pertama adalah hashtag jenis carian produk. Okey, contoh kalau anda jual barangan bayi, so anda boleh letakkan hashtag barang baby. Ataupun kalau anda jual tudung, anda boleh letak hashtag nama tudung tersebut. Sebab apa? Orang akan cari produk tersebut di dalam Instagram berdasarkan apa ataupun berdasarkan apa yang mereka nak, dan carian tersebut akan muncul. Dan kalau anda gunakan keyword yang betul, insya-Allah mereka akan jumpa apa yang anda tawarkan. Saya ambil contoh macam ni. Okey, kalau kita cari barang bayi, dan sekarang ni kalau tengok ada 202,214 post yang post tentang barang bayi. Dan kalau kita klik dekat sini, kebanyakannya yang post dekat sini pun ataupun kebanyakan yang post gambar-gambar ni pun memang semuanya menjual barangan bayi. Okey, so sekarang hashtag macam ni lah yang anda patut guna, yang anda patut utamakan, sebab anda nak orang cari produk anda dalam Instagram nanti. Okey, dan yang kedua, selain daripada tu, hashtag juga anda boleh gunakan untuk kategorikan produk apa yang anda jual. Yang ni berguna untuk apa tau? Okey, contohnya kalau macam anda buka satu akaun dan menjual banyak barang dalam satu akaun ataupun banyak kategori produk dalam akaun tersebut. Saya ambil contoh macam Instagram saya sendiri. Saya jual barang baby. So barang baby ni ada banyak benda yang saya jual. Ada baju, ada romper, ada seluar, ada stokin, ada kasut, ada baju tidur, dan setiap produk-produk tersebut pun ada macam-macam saiz, ada macam-macam warna, ada macam-macam design. Okey, dalam Instagram dia tak sama macam Facebook. Facebook anda boleh buat folder ataupun boleh buat album dan asingkan gambar-gambar tersebut berdasarkan kategori-kategori tertentu. Tapi dalam Instagram, kalau orang nak tengok produk-produk apa yang kita jual, mereka kena scroll sampai ke bawah, cari satu-satu dan lihat sama ada produk tu masih ada ataupun tidak, ataupun produk tu apa lagi jenis-jenis yang ada. So anda boleh gunakan ataupun manipulasikan penggunaan hashtag ni untuk kategorikan produk tadi. Saya ambil satu contoh lagi. Contohnya macam ni. Dalam akaun ni saya jual slip stud, dan ada banyak design slip stud, dan apa yang saya gunakan adalah saya gunakan hashtag. Saya ambil satu contoh sini. Okey, contoh macam ni, ada banyak slip stud dalam satu akaun. Okey, dan kalau orang nak tengok lagi, orang kena scroll sampai ke bawah dan tengok satu-satu. So kalau post tu macam-macam, bercampur-campur, dah ada post lain, so agak sukar untuk mereka nak find out ataupun nak cari satu-satu. Jadi saya gunakan kategori ataupun hashtag ni untuk kategorikan produk macam mana. Kalau saya klik dekat sini dan perasan saya gunakan satu hashtag dekat sini, hashtag baby fun house slip stud. So ini normal yang digunakan. Macam mana anda nak kategorikan produk tu nanti, anda boleh gunakan hashtag dan diikuti dengan nama IG ataupun nama Instagram anda, dan letak kategori produk tersebut. So macam saya letak hashtag baby fun house slip stud. Bila orang klik dekat sini, dekat hashtag ni, akan keluar nanti semua syarian ataupun semua produk yang
anda dah kategorikan dalam folder tersebut tadi. So akan keluarlah semua yang produk-produk ataupun semua slipstream yang saya jual dalam akaun saya. So saya dah cipta saya punya kategori ataupun album produk tersendiri. So yang ketiga adalah hashtag ni pun boleh digunakan untuk branding. Okay, so contohnya anda boleh cipta anda punya brand sendiri. Anda boleh gunakan hashtag brand anda sendiri. Contoh kalau saya ambil contoh Zawara, Lazada ataupun Kalakisha, dia ada hashtag Kalakisha, hashtag Zawara, contoh macam tu. Dan tak semestinya brand ni adalah jenama ataupun kita punya nama kedai. Mungkin boleh jadi anda punya tagline. Supaya kenapa anda nak gunakan hashtag ni sebagai brand ataupun tagline ni, supaya nanti besar kemungkinan orang lain pun suka nak gunakan hashtag tersebut. Bila orang lain suka nak gunakan hashtag tersebut, besar kemungkinan yang kita punya post pun senang naik bila ada orang gunakan ataupun orang klik dan lakukan carian berdasarkan hashtag tersebut. Saya ambil satu contoh. Siapa tahu yang hashtag ni hashtag aku jual kau yang panas. Okey, so asal dia adalah Wak Doyok yang guna. Jadi sekarang ni dia jadi macam satu tagline yang biasa orang guna. Jadi kalau anda cipta anda punya tagline tersendiri dan unik, okey, dan kemudian ramai orang guna dan sebenarnya itulah tagline anda sendiri, jadi besar kemungkinan kalau anda menjual produk ataupun anda dah biasa gunakan tagline tersebut, orang senang nak ingat, orang cari, dan besar kemungkinan lah yang produk-produk ataupun post anda naik dekat dalam Instagram. Okey, dan seterusnya selain daripada anda kategorikan produk, anda boleh gunakan hashtag ni sebagai untuk folderkan testimoni. So sama juga macam kita kategorikan produk tadi. Kalau ada banyak testimoni yang anda dapat, so kalau kita nak post satu-satu selang dengan gambar-gambar produk, mungkin nanti akan orang pun dah tak nampak lah testimoni-testimoni yang lain. So kita kategorikan testimoni dalam satu folder khas ataupun dalam satu hashtag khas. Contoh hashtag BFH testimoni, Baby Fun House testimoni. Ataupun yang seterusnya, kalau anda ada buat kontes. Dalam modul sebelum ni saya ada ceritakan salah satu teknik anda nak menaikkan follower secara viral adalah dengan melakukan kontes. So anda boleh cipta ataupun anda memang kena cipta hashtag tersendiri. Untuk pertama adalah untuk memudahkan ataupun untuk menyenangkan anda untuk cari siapa yang join kontes tersebut. Dan yang kedua, bila anda dah senang cari, senanglah anda nak cari siapa pemenang ataupun nak tentukan pemenang bagi kontes tersebut. So contohnya kalau anda buat satu kontes, anda boleh letakkan hashtag nama kedai anda, hashtag Baby Fun House Contest. So nanti bila anda nak cari pemenang, anda cuma perlu type je dekat bahagian carian tu nanti, carian engine carian dekat Instagram, dan type sahaja hashtag Baby Fun House Contest dan akan keluarlah semua yang post ataupun semua orang yang menyertai pertandingan anda dan post berkaitan dengan apa yang anda minta post nanti. Lepas tu nanti senang untuk anda tentukan siapa yang patut layak anda pilih sebagai pemenang. Okay, ini antara 5 kategori ataupun 5 jenis utama hashtag. Tapi ada juga kegunaan-kegunaan lain hashtag ni yang biasa juga digunakan. Yang satu adalah pertama sekali hashtag tempat ataupun lokasi. Okey, kalau anda post dekat dalam Instagram, anda boleh check in dekat satu lokasi sahaja. Jadi macam mana anda nak menunjukkan ataupun anda nak meluaskan lagi carian ataupun anda nak meluaskan lagi anda punya produk dekat luar daripada kawasan anda check in. Contohnya kalau macam saya dekat Shah Alam, tapi saya terima ataupun saya boleh hantar orang dekat Subang Jaya, dekat Kelang. So saya boleh gunakan hashtag Subang Jaya, hashtag Kelang, supaya nanti orang yang akan masuk ke dalam Instagram anda dan lihat post tersebut, mereka akan tahu yang anda menjual dekat ataupun anda boleh hantar ke Subang Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada orang-orang yang berdekatan yang suka nak gunakan ataupun nak cari produk berdasarkan di mana lokasi produk tersebut berada. Okay, so yang ini pun penting sebab nanti produk ataupun post anda mudah naik di dalam enjin carian Instagram kerana okey, salah satu kunci adalah macam mana anda nak bagi post anda sentiasa naik dekat top post ni adalah
post anda kena banyak like ataupun kena dapat banyak like. So kalau post anda banyak like, maknanya post anda ni popular. So salah satu caranya anda boleh gunakan hashtag lokasi dan tempat. Bila orang guna ataupun orang cari berdasarkan lokasi tempat tersebut, kadang-kadang mereka lebih suka untuk like ataupun mereka suka untuk lihat apa yang ada dekat sekitar kawasan mereka. So saya tunjuk satu contoh macam ni, hashtag barang baby. Kalau anda perasan, hashtag barang baby antara top post yang ada dekat sini, kebanyakannya adalah yang banyak like. Okey, contohnya macam ni 178 likers, and then yang ini ada lebih kurang, yang ni masih baru lagi, masih baru 1 jam lepas. Okey, dan yang ini pun ada 23 like, masih baru lagi 38 minit yang lepas. Okey, dan anda perasan tak, kalau kita tengok dekat bawah ni pun ada post-post lain yang sama macam tu yang gunakan hashtag barang baby. So macam mana anda nak kuasai ataupun anda nak post anda berada dekat sini, dekat kawasan top post ni? So kalau sekarang ni ada carian, kalau kita cari hashtag barang baby, so kebanyakan ada sekarang ni ada 200,000 lebih post. So setiap kali anda post, besar kemungkinan anda punya post ni akan turun ke bawah, turun ke bawah dan turun ke bawah. Okey, betul? So macam mana kita nak, orang kata senang nak orang cari kita punya produk, kita kena pastikan yang kita punya post berada dekat kawasan atas ni. So salah satu caranya adalah dengan banyakkan engagement dengan kita punya pelanggan ataupun kita punya followers, dan cuba dapatkan sebanyak mana like yang mungkin. So saya tunjukkan contohnya hashtag barang baby sebab apa? Okey, tunjuk contohnya macam yang ni macam yang ni, post ni dah 3 hari lepas. Yang ini pula adalah pun 3 hari yang lepas. Tapi cuba tengok satu post ni dekat top post ni. Yang ini adalah 15 minggu yang lepas, dan yang ini datangnya daripada akaun Baby Fun House. Siapa punya Baby Fun House tu? Saya yang punya. Okey, so macam itulah cara kita nak kuasai mendominasi kata kuncian dalam Instagram ni. So yang itu pertama. Yang kedua adalah kegunaan hashtag ni. Kalau sama konsep macam kita buat kontes tadi, anda boleh gunakan hashtag sebagai hashtag giveaway. Macam tadi, anda lakukan kontes, mungkin anda lakukan kontes untuk dapatkan ataupun nak cari siapa yang pemenang. So macam giveaway ni, mungkin anda lakukan lucky draw ataupun sedikit cabutan bertuah kepada follower-follower yang terpilih. So sama juga konsep macam anda gunakan hashtag kontes. Dan yang ketiga, hashtag review. Kalau anda biasa ataupun anda suka buat review ataupun anda sering buat swap review dengan mana-mana akaun lain, dan anda boleh kategorikan review-review tersebut dalam satu folder juga, sama macam kategori produk ataupun hashtag testimoni tadi. Dan yang keempat ni pun berguna untuk anda nak kuasai kata kunci tadi ataupun anda nak kuasai enjin carian tadi, yang mana bertujuan untuk dapatkan lebih banyak like terhadap anda punya post. So hashtag trending ni biasanya saya akan gunakan apa sahaja hashtag yang tengah trending pada waktu tu, supaya bila orang cari berkaitan dengan isu tersebut, mereka akan jumpa berkaitan dengan apa yang anda post ataupun berkaitan dengan produk apa yang anda post. Dan semakin tinggi jumlah carian orang dan semakin kerap orang nampak anda punya post, dan semakin tinggilah potensi untuk orang like anda punya post. So contoh hashtag trending ni adalah seperti contoh sekarang ni mungkin tengah trend pasal Gegar Vaganza, ataupun tengah trend pasal juara parody, ataupun mungkin tengah trend pasal tahun baru, ataupun trend pasal juara lagu. So anda boleh gunakan hashtag tersebut untuk dijadikan sebagai satu hashtag trending pada waktu-waktu tertentu sahaja. So sekarang ni ada orang tanya pada saya, relevan tak kalau kita gunakan hashtag saya jual? Okay, sebab kebanyakan peniaga-peniaga dalam Instagram, mereka kebanyakannya akan gunakan hashtag saya jual, kemudian diikuti dengan nama barang, hashtag saya jual tudung, hashtag saya jual bawang, hashtag saya jual dompet, hashtag saya jual murah. Okay, so agak-agak relevan ataupun tidak? Sebenarnya kalau anda nak gunakan sebarang hashtag,
anda kena letakkan diri anda sebagai seorang pembeli ataupun pencari. Siapa yang masuk dalam, ataupun kalau anda nak cari satu produk, anda apa yang akan anda type dahulu? Adakah anda akan type hashtag saya jual, ataupun anda type saya jual barang murah, ataupun anda type saya nak cari, ataupun anda takkan type macam tu. Apa yang anda akan type adalah terus nama produk tersebut. Betul tak? Kalau kita nak beli tudung ataupun kita cari tudung, kita akan cari je tudung bawal. Kita tak cari hashtag saya jual tudung bawal. Sebab biasanya orang yang menggunakan hashtag saya jual ataupun orang yang cari saya jual ni terkenal ataupun famous di kalangan peniaga sahaja. So pembeli biasa mereka tak cari pun hashtag saya jual. Okay, so elakkan, bukan elakkan lah, saya nak sarankan supaya kalau boleh anda tak guna pun tak apa hashtag saya jual ni. Sebab banyak lagi, macam saya dah ceritakan tadi, ada 9 kategori hashtag yang anda patut gunakan. So antara tips untuk anda gunakan ataupun anda berhashtag ni nanti adalah, pertama, setiap satu post tu tidak terlalu banyak hashtag supaya tak nampak serabut. So walaupun saya dah ceritakan ada 9 kategori hashtag, so dan dalam setiap post sebenarnya anda boleh letak sampai 30 hashtag, tapi seboleh-bolehnya gunakan cuma-cuma antara 5 hingga ke 10 hashtag sahaja cukup ataupun dah memadai. So iklan anda akan nampak bersih dan tidak terlalu serabut. Dan bagaimana nak mendominasi carian, anda kena publikkan anda punya account ataupun dalam mode public lah. Sebab apa? Kalau anda buat dalam bentuk private ataupun berkeadaan private, hanya followers anda sahaja yang akan jumpa apa yang anda post jika mereka cari dekat bahagian carian dalam Instagram. So kalau anda nak kuasai enjin carian, nak dominasi carian dalam Instagram, seboleh-bolehnya pada waktu tu anda publikkan anda punya account. Dan yang ketiga, gunakan apa yang ada kaitan sahaja. Okey, so contohnya kalau anda jual tudung, tak perlulah anda gunakan hashtag aku yang pakai kau yang panas. So nampak macam tak sesuai hashtag tu. Dan gunakan hashtag-hashtag yang berkaitan dengan apa yang anda jual sahaja, kecuali hashtag trending. Sebab hashtag trending ni kita sekadar untuk kita nak menumpang arus ataupun menumpang ombak pada waktu trending tersebut sahaja. Okey, dan seterusnya yang keempat adalah hashtag juga boleh digunakan di bahagian komen. So kenapa kalau contoh macam dekat bahagian caption anda dah nampak terlalu serabut, so anda boleh gunakan dekat bahagian komen dan ia juga akan muncul dekat bahagian carian di dalam carian Instagram. So saya nak kongsikan kepada anda bagaimana cara ataupun sedikit teknik bagaimana anda nak list down ataupun apakah hashtag-hashtag yang mungkin anda rasakan sesuai untuk produk yang anda jual. Pertama sekali, anda boleh gunakan enjin carian dekat Instagram sendiri. So mungkin anda tak tahu, contohnya anda jual produk kurus. So mungkin anda akan terfikir hashtag apa yang patut anda gunakan dan hashtag apa yang ramai orang gunakan untuk produk kurus. So saya ambil contoh dekat bahagian search ni. Apa yang anda boleh lakukan, anda cuma perlu type produk kurus ataupun kurus, keyword kurus, dan pergi ke bahagian teks. Sekarang ni ada ramai ataupun ada beberapa hashtag ataupun ada beberapa keyword yang anda boleh gunakan dekat sini. Contohnya kurus, ada 500,000 lebih yang post pasal kurus. Ataupun anda pun juga boleh gunakan jom kurus, ataupun saya nak kurus, ataupun nak kurus. So hashtag-hashtag ni yang popular. Tapi anda kena lihatlah, kalau macam kita duduk kat Malaysia, kita kena tengok dulu keyword-keyword tu. Contohnya macam ni, obat kurus, besar kemungkinan ini datangnya daripada negara sempadan. So tak payah guna yang ni, kita cuma gunakan keyword-keyword yang mana sesuai sahaja dengan kita punya culture ataupun kita punya negara. So kat sini ada banyak lagi, kurus selamat produk kurus. So hashtag-hashtag ni lah yang anda boleh gunakan, dan yang inilah yang paling popular sebenarnya dalam Instagram. So perasan tak, ada tak yang tulis hashtag saya jual produk kurus? So tak banyak kan? So yang inilah yang anda boleh gunakan nanti dalam anda punya post. Yang kedua, cara macam mana anda nak gunakan hashtag ataupun nak cari hashtag selain daripada dekat sini, anda cuma perlu klik contoh dekat sini kurus. Okey, bila anda klik dekat sini, kalau perasan
Instagram ada bagi related hashtag yang lain juga selain daripada keyword kurus. Ada jom kurus, ada perkataan kurus, dan ada juga perkataan hashtag langsing. Okay, so yang ni pun anda boleh gunakan sebagai hashtag tu nanti. So selain daripada tips kurus, okay, jom sihat pun ada juga. Jom sihat, perut buncit, walaupun dia tak gunakan perkataan kurus, tapi dia ada related dengan, maknanya hashtag-hashtag ni lah yang biasa orang lain gunakan sama, ataupun jika mereka dah tulis perkataan kurus, mungkin mereka gunakan hashtag yang ni juga, jom sihat, perut buncit. So ini antara hashtag-hashtag yang anda boleh gunakan dalam anda punya post nanti. So kita dah habis bab macam mana anda nak gunakan ataupun jenis-jenis hashtag, dan anda pun dah tahu macam mana anda boleh lakukan carian ataupun anda boleh tahu hashtag-hashtag apa yang popular ataupun hashtag-hashtag apa yang patut anda gunakan untuk produk anda. Saya tunjukkan satu contoh lagi lah. Macam ni kurus kan, kalau kita jual tudung contohnya, so tag yang keluar of course lah tudung murah, tudung bawal, tudung labuh. So anda kena tulis ataupun anda gunakan hashtag yang related saja dengan apa yang anda jual. So kalau anda tak jual shawl, tak payahlah tulis tudung shawl ataupun shawl murah. Tapi kalau anda cuma jual tudung labuh, mungkin anda boleh gunakan tudung labuh. Tapi kalau dalam akaun anda tak jual ataupun contoh macam ni, okay, tudung raya, yang ni mungkin tak sesuai lah pada waktu sekarang sebab lama lagi nak raya kan. Jadi anda boleh gunakan mana yang related sahaja. So saya ambil contoh lagi, hashtag tudung. So yang ini antara hashtag-hashtag lain yang boleh anda gunakan. Contoh macam tudung labuh, hashtag shawl. Okay, orang yang pakai shawl pun mungkin dia pakai tudung, memang minat dengan tudung. So anda boleh gunakan hashtag shawl, orang cari shawl, jumpa juga produk berkaitan dengan tudung. So sekian saja saya punya perkongsian untuk modul hashtag ni. So kita akan jumpa dalam modul yang seterusnya. Kita akan bersambung dalam modul yang seterusnya, yang mana saya nak ceritakan sedikit berkaitan dengan database, betapa pentingnya database kalau anda menjual ataupun anda sebagai peniaga, kenapa penting anda menyimpan database. So kita bertemu dalam modul seterusnya. Assalamualaikum.